Abang Abu. Kak Mas, Abang Abu bersama dengan kita hari ini. Dia segak berbaju biru. Ini uniform kah? Ya, uniform saya. Kerja apa? Betulkan enjin. Mekanik. Oh, pasang-pasang kereta? Bukan, mekanik wang. Betulkan enjin wang orang. Oh, selarilah dengan program kita ni ya. Bulan Ramadan ni kan nak menyambut Syawal. Orang Melayu kita tahulah aja. Bila nak sambut raya aja, bajet terus meletup. Bagaimana? Kenapa? Itu biasa aja. Mengikut pengalaman sebagai mekanik wang, saya rasa orang kita ni terbabit dalam berbelanja banyak ni kerana macam-macam hal. Contohnya kalau kita tengok pusat mobil belah, promosinya banyak, bazar-bazar dan sebagainya. Tapi ada kalanya apa yang dipromosikan tu memang betul, murah dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat apa keperluan kita dan juga keinginan. Di samping tu pula semua sekarang dah ada credit card pula. Bila kita ada semua ni, kita berbelanja dengan cara yang tak ada list, tak ada apa. Jadi kita meletuplah bajet kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alright, semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Dan hari ini adalah hari yang pertama untuk banyak negeri-negeri di Malaysia sebenarnya seperti Johor, Kuala Lumpur, Selangor, semua dikenakan perintah kawalan, maksudnya PKP. Jadi of course ini sesuatu yang mungkin membebankan segolongan kita, mungkin juga yang menjadikan segolongan kita ini dalam keadaan yang mungkin resah ataupun tidak tahu apa yang patut kita lakukan. Ada juga yang rasa macam apa ni? Kan, alamak, habislah diri aku. Apa-apa pun, jangan risau. Kita dalam keadaan yang ceria, senyum. Alright, senyum sentiasa berenergi. Ingat, segala yang berlaku adalah aturan Allah dan aturan Allah ni tak pernah salah. Alright, tak pernah salah. Pastinya ada kebaikan, pastinya ada hikmah, pastinya ada peluang yang Allah sembunyikan bersama-sama dengan apa yang sedang kita lalui. Jadi, bersabar, redha dengan apa yang Allah telah pun takdirkan ke atas kita semua. Terus dalam keadaan yang bersemangat, jangan sedikit pun rasa macam apa ni kan, tak payah, right? InsyaAllah pastinya ada sesuatu yang luar biasa, pastinya akan ada yang baik untuk kita semua. Kalau kita ambil perkara ni sebagai satu perkara yang untuk kita belajar sesuatu, kita menjadi lebih kreatif, kita gunakan masa yang ada untuk berfikir, berdoa, merapatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan connection dengan Allah tu lebih power insya-Allah kepada kita semua. Alright, kita ada Syamir Firuz, juga Jun Ambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'dul Dewa Business daripada Batam, Indonesia. Wa'dul adalah adik-beradik Abang Abu di Batam ya. Alright, salam takzim daripada Batam tu dia Wa'dul. Selamat pagi Das Chris. Selamat pagi Abang Abu. Mohan dari JB ya. Best Mohan. Apa khabar Mohan? Alright, nampaknya hari ini hari yang pertama kita nak banyak kata orang tu bagi semangat sikit nak kepada adik-beradik Abang Abu yang telah pun mengikuti program-program Abang Abu insya-Allah. Di Johor hari tu tak sempat kita nak habis, terpaksa kita stop kerana MCO ataupun PKP. InsyaAllah kita akan sambung balik selepas tu. Apa-apa pun jangan risau, kita akan ada juga kelas-kelas Zoom bersama dengan anda. Alright? Okay. Hari ni connection pun macam kurang sebab saya rasa dalam PKP ni semua ni akan masuk ke dalam Zoom, masuk ke dalam internet, masuk ke dalam live dan buat macam-macam. Sebab kita dah macam tak tahu nak buat apa kan. Alright. Jadi yang baru tengok Abang Abu apa lagi, janganlah tunggu-tunggu, tekan love banyak-banyak tu, tekan love banyak-banyak supaya Abang Abu dapat banyak love. Dan kalau anda ada orang-orang yang mungkin anda kenal, anda nak mereka bersama dengan pada hari ini, kerana topik pada hari ini sangat menarik. Topik pada hari ini Abang Abu ada topik untuk, kejap saya nak tulis topik ni. Alright, topik pada hari ini adalah topik yang sangat-sangat saya rasa penting untuk kita, sebab topik ni lebih-lebih lagi dalam musim-musim macam ni kan. Semua orang ni nak something tau. Semua orang nak something. Alright, saya nak kasih topik. Topik dia adalah 11. Right, 11 bentuk bentuk
bentuk penipuan. Penipuan dalam saham. Dalam saham mungkin ada yang tanya, Abang Abu apa kena-mena dengan saham? InsyaAllah, Abang Abu umur 24, I was a remiser in Singapore, under Society of Remiser Singapore. So jadi topik pada hari ini adalah 11 bentuk penipuan dalam saham. Sebab kenapa Abang Abu pilih topik saham dalam keadaan MCO ni? Sebab saham ni sedang mendapat satu energi baru, satu pasaran, kata orang tu satu suntikan baru, kerana masa ni lah orang ni tak banyak kerja kan, dia duduk rumah, dia tak tahu nak buat apa. Jadi saham ni akan menjadi satu cara untuk mereka melihat ada tak aku boleh buat duit dengan saham ni. Jadi dengan sendirinya pasaran saham, lebih-lebih lagi bila orang pula dah bercerita aku buat tu, aku buat ni, jadi orang akan mula memberi perhatian kepada pasaran saham, yang memang satu benda yang baik. Tapi ingat, setiap benda ni akan ada something yang perlu kita jaga, sebabnya di saat orang tengah panas kan, akan ada pakar-pakar ataupun orang hebat konon-konon dalam saham akan memberikan banyak konon-konon peluang yang akan muncul kepada anda, dan akhirnya memaksa anda untuk melaburkan duit anda. Nak yang dapat air sinar tu, jaga-jagalah korang, right? Jaga-jaga, kerana akan ada banyak ramai ahli-ahli yang akan terror jadi dalam perdagangan saham. Pakar saham akan muncul, macam-macam orang akan mula keluar untuk nak menunjukkan yang ini ada something yang interesting, alright? Jadi saya nak hari ini bersama dengan anda untuk nak berbincang sedikit untuk macam mana kita boleh merasakan sama ada kita ni dah terkena ke, ataupun kita boleh menyelamatkan diri kita daripada bentuk-bentuk penipuan dalam saham. Jadi itulah yang Abang Abu nak bincangkan bersama dengan anda pada pagi ini. Dan best, itulah ucapan yang kita kena ucapkan pada diri kita, insyaAllah. Dan kita ada juga kat sini, kita ada Ayu. Selamat pagi Ayu Asi, alright. Assalamualaikum daripada Singapura, adik-beradik kita ni. Aisyah Usub, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Musa, Wan Kadir, Assalamualaikum Abang Abu. Waalaikumsalam. Muhammad Azizul, Muhammad Hashim, terbaik ni Abang Abu. Kekal bersemangat, positif selalu. Terima kasih atas perkongsian ilmu, insyaAllah. Kita nak kongsi lagi sekejap. Abang baik bang, cuma tengah cari idea nak jual barang. Jangan cari, buat je. Ada je benda kat sebelah sana kan. Ambil dan terus lakukan. Selagi kita belum buat, selagi itu mungkin idea tu macam kurang sikit. Okay Das, buat Das. 11 bentuk penipuan dalam saham lah. Salam pula. Salam yang handsome hari ni. Boleh tepuk? Boleh. Hari ni kita kasih tepuk kepada semua yang datang kat sini. Kita nak bagi dia tepuk kan? Kita tepukan bersemangat untuk anda. Nampaknya tak kuat lah benda-benda. Dia main sikit okay. Kita nak bagi satu lagi tepukan kepada yang sudah pun berada di sini bersama dengan Abang. Yes. Okay. Genting tutup, tempat perjudian tutup, bar tutup, so apa lagi? Betting at saham lah. Itulah yang sebenarnya berlaku bagi anda yang memahami benda tu. Mior Aziz, Abang Abu, botol. Pump. Itulah tagline di satu tempat yang berlaku di Melaka. Hari bersejarah, alright. Kita juga ada pagi Abang Abu, best, alright, best. Norma, Assalamualaikum Abang Abu, best. Abang Abu, lama tak jumpa. Ilman Anis, lama tak jumpa. Kau kenalah datang selalu hari-hari menjenguk sikit Abang Abu kau ni dekat Facebook. Saya hari-hari ada kat sini. Engkau yang tak datang, engkau yang tak jumpa. Das, okay bang, alright. Assalamualaikum. Wati, apa khabar Wati? Alhamdulillah. Best. Syahrudin Idris juga ada kat sini. Assalamualaikum Brother Abu, jazakallah. Assalamualaikum Abang Syahrukan. Cik Suria Syahrukan bolehlah, aku terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. We miss you, kata Kamarudin Azmi. InsyaAllah hari-hari Abang Abu insyaAllah akan ada kat sini setiap hari jam 9 hingga 10 pagi untuk berkongsi. Alright, berkongsi. Semua dah cakap botol. Shh. Tu tagline baru Abang Abu. Botol. Shh.
Ini yang tahu, yang tak tahulah. Alright. Kepada yang lain juga, Rajeswari Amro, kita ada siapa lagi? Rozali Adam, Nur Azizul, Syahrudin, Muhammad Hairi, Nur Hisham, Norma Muhammad Din, Yusfawaz, Yusham. Alright, Hang Tua pun ada kat sini. Alright, Syakira Ibrahim dan ramai lagi, insya-Allah. Teruskan untuk berkongsi dengan kawan-kawan anda, rakan-rakan anda yang mungkin juga akan dapat sesuatu yang bernilai daripada perkongsian hari ini. Sebab hari ini Abang Abu nak kongsikan satu benda yang saya rasa perlu kita faham agar kita boleh menyelamatkan diri kita daripada beberapa kata orang tu perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita kerugian dan sebagainya. Jadi saya nak benda ni kita faham sangat. Alright, ada sedikit benda yang kurang best sekali dengan saya rasa line kurang clear. Okey tak line kau orang? Alright, boleh tak? Sebab aku rasa line kita ni macam Excuse me, Okay. clean my Mac X needs your attention. okey, saya rasa kena alright, nanti sebab nampaknya macam ada kurang enak lah Abang Abu ni. Alright, okay. Alright, boleh. Assalamualaikum. Kak Niko Rusda juga ada kat sini. Best. Alright. Saya rasa semua okey Cantik kepada anda yang bersama dengan Abang Abu. 11 bentuk penipuan dalam saham, brothers and sisters. Alright, jangan terjerat. Aku tak nak adik-adik Abang Abu terjerat dengan pelbagai kabar-kabar, berita, cerita-cerita itu, ini semua. Tak payah nak fikir, cerita semua orang boleh buat. Engkau pun boleh buat cerita, dia pun boleh buat cerita. Kita nak benda fact dan figures. Alright, the real fact. Kita nak fact sebelum kita nak buat apa-apa dalam pelaburan saham. Kerana hari ini kenapa Abang Abu bawa topik pelaburan saham dan juga penipuan dalam saham ni untuk kita berwaspada. Bukan saya nak cakap saham tu tak bagus. Saham tu adalah satu benda yang bagus. Umur 19 tahun Abang Abu dah berkecimpung dalam bidang pasaran saham. 27, 24 saya dah belajar dan 27 saya dapat license sebagai remiser di Singapura bersama dengan Society of Remisers Singapura. Alright, dan jadi Abang Abu juga dah trade. Sekarang kalau katakan lebih kurang dah 30 tahun lah Abang Abu dah bersama dalam pasaran saham ni. Alhamdulillah banyak yang kita belajar. Tetapi dengan keadaan sekarang di mana scammers yang begitu mudah sangat muncul dengan memberitahu mereka boleh buat tu, boleh buat ni. Kalau kita tengok sendiri, mereka tak ada duit nak melabur. Tak ada duit nak melabur, babe. Dan mereka mengajar orang untuk melabur dan akhirnya lepas tu berlaku penipuan dan mereka cuba menipu. Ada juga trader-trader yang saya sendiri tahu, alright, yang saya faham dan yang saya tahu dan yang saya dah tahu mereka ni bukan sebenarnya seorang guru yang betul. Mereka menipu orang di sana, alright. Jadi saya nak anda tak nak tertipu, tetapi sebaliknya Abang Abu nak bagi benda-benda yang perlu kita lakukan agar kita tidak tertipu dengan pelaburan ataupun dengan perjanjian ataupun apa-apa sajalah dalam bentuk saham ni. Okey. Jadi kita nak masuk ke topik pada hari ini. Jadi Abang Abu nak bagi tahu topik yang pertama ataupun satu bentuk penipuan dalam saham ni adalah jika anda ni seorang ibu tunggal ataupun mungkin ada anak yatim dan awak telah dijual ataupun diberikan portfolio yang berisiko tinggi. Mereka melaburkan duit anda dalam, contohnya hari ini bukan hanya saham tapi kita ada kripto, kita ada Bitcoin dan mereka melaburkan duit anda, alright, untuk melabur tanpa awak ada apa-apa pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk ni. Kalau itulah yang berlaku, maka itu adalah satu penipuan dalam pelaburan saham ataupun pelaburan yang berada di sana. Maksud saya, dia tak suitable dengan anda. This is unsuitable investments. Alright, dia tidak suitable untuk anda. Itu yang pertama. Abang pun tulis kat sini supaya awak tak awak tahu yang satu, alright, satu adalah unsuitable investment. Okay, ini yang pertama.
Alright, ini adalah satu bentuk penipuan untuk mereka mendapatkan pulangan ataupun mereka mendapatkan commission dan sebagainya. Jadi mereka mula memberitahu anda, okey, ini adalah benda yang baik, alright, ini bagus, ini memang itu dan ini, dan awak tak tahu. Alright, awak tak tahu. Sebab itulah kalau betul-betul seorang broker yang hari ini perlu menjalani ataupun mengambil ujian financial need analysis, ataupun mereka perlu tahu apakah risiko yang akan dihadapi oleh pelanggan mereka. Mereka perlu bagi tahu, right? So, jadi kalau mereka hanya suruh anda melabur dalam benda yang awak tak tahu, maka itu pada saya adalah satu bentuk penipuan. Sebab kita tak tahu siapa siapa mereka. Kedua, sekiranya mereka tidak memberitahu perkara yang sebenar, right? Misrepresenting ataupun mereka untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri, mereka mula memutabelitkan keadaan-keadaan seperti sekarang ni tak apa, benda ni akan naik balik, alright, misrepresenting, alright, atau misrepresenting investments. Okey, apa maksud yang Abang Abu nombor 2 ni pula adalah mereka tidak memberitahu keadaan sebenar. Alright? Mereka tak beritahu keadaan sebenar padahal mereka tahu. Alright? Mereka tidak mempunyai satu benda yang betul, baliknya mereka memutarbelitkan sikit. Mereka bagi tahu benda-benda yang tak ada. Alright? Mereka tidak juga mempunyai satu fakta yang benar. Mereka tak tunjukkan apa risiko dia, macam mana liquidity dia, macam mana kita nak keluarkan dia balik. Kalau kita masuk dia turun saja, macam mana kita nak keluarkan balik. Alright? Dan benda-benda ni kalau awak dapat, awak kena tanya. Alright? Awak kena tanya apakah basis fakta ni. Apakah basis dia? Kita tak boleh just like dengar orang cakap. Kita nak tahu basis dia. Alright? Sebab dengan itulah baru kita boleh membuat satu keputusan yang betul. Kalau kita tak tahu, maka itu adalah satu benda yang salah pada saya. Ada juga yang cakap, saya ada insider information. Insider information, contohnya ini stok ni memang nak naik ni. Harga dah memang nak naik. Sekarang ramai yang actually lah yang terjerat dengan Bitcoin juga. Kerana Bitcoin menunjukkan satu dia mendadak. Alright? Tetapi ramai yang sangkut bila mereka naik sampai 50,000 tu, Singapore dollars, yang baru nak masuk dengan mengharapkan mereka akan naik sampai 100,000 lah. Itu mungkin ada, tapi apa berlaku bila benda tu turun balik 40, mereka dah takut dia keluarkan balik. Di situ mereka telah pun mengalami kerugian sebanyak 10,000 dalam masa sekejap saja. Itulah yang saya nak bagi tahu, supaya kadang-kadang bila mereka cakap dia orang cakap ni ini akan naik dan sebagainya, tak semestinya awak kena faham. Sebab kadang-kadang dia akan naik, tapi bukanlah dalam macam dia naik tu, dia akan ada dia punya fluctuation, dan kat situlah ramai yang tak dapat menerima dan akhirnya mereka mengalami kerugian. Alright, saya nak awak betul-betul faham. Alright, betul-betul faham benda ni. Alright, kita ada juga kat sini Assalamualaikum Abang Abu, dia cakap Nur Fasha Suhaimi, Assalamualaikum Mama Amra, ini topik Kak Syikin, Mama Asri. Alright, okay, iaitu nombor 2 adalah misrepresenting investments. Alright, ini adalah benda yang sebenarnya jangan percaya, sebab benda tu adalah benda yang menipu, kerana tak adalah insider information yang tersembunyi. Alright, melainkan anda betul-betul tahu dan faham. Kalau tak, janganlah. Ini adalah satu juga cara yang digunakan oleh penipu-penipu ni untuk menipu manusia. Alright, okay. Dan yang seterusnya, abang nak bagi nombor 3 juga kepada anda supaya awak faham. Nombor 3 yang saya faham sangat adalah mereka memberikan dia macam ni, dia bagi satu concentration satu saja. Contohnya pada ketika ini akan ada banyak peluang-peluang dalam benda-benda seperti healthcare dan sebagainya. Jadi mereka memberikan tumpuan yang penuh kat situ, dan sehingga ada yang melaburkan semua yang mereka ada tu ke dalam bidang tersebut ataupun industri tersebut, dan akhirnya over concentration in one sector.
Right, saya tulis dalam English lah, senang sikit saya nak menulis ni. Tapi saya akan terangkan juga. Over concentration ni, so dalam saham ni, pasti akan ada masa-masa ataupun ada industri-industri ataupun ada sektor-sektor yang akan menerima kenaikan mendadak. Kenaikan mendadak disebabkan peluang yang tercipta dengan keadaan semasa dan sebagainya. Tetapi disebabkan terlampau over concentration dalam satu, mereka menumpukan segala-galanya dalam satu, dan sekiranya ada sedikit gencatan di situ, mereka dah panik dan akhirnya mereka mengalami kerugian. Alright, ini juga adalah satu kaedah yang kalau orang tu cakap tak apa, kita invest kat sini je, satu benda dia cukup, tak payah nak banyak-banyak, letak kat sini. Lepas tu dia cakap, saya dah ada benda ni, insider information, awak tak boleh nak letak dalam saham, letak dekat saya buatkan untuk anda. Hello, please lah, please. Alright, bijak sikit. Kita ni bukan budak-budak kecil. Kita ni orang-orang dewasa, perlu menggunakan otak dan akal fikiran kita untuk kita diberikan Allah hidayah dan ilham untuk kita merasai. Sebab ramai orang ni kadang-kadang disebabkan tamaknya mereka nak buat something, mereka tak pernah kira apa yang sebenarnya mereka buat. Jadi inilah juga menjadikan seseorang tu akhirnya tertipu. Ni nama dia Isma, dia cakap teknik harapan. Dia cakap teknik harapan. Okey. Alright. Assalamualaikum Gaya Ahmad. Gratik, bukan buy call. Alright. Hari ini oil and gas, construction, seal and tech. Hey Abang Abu, Alin Ref. Alright. Jadi over concentration in one sector juga adalah satu kaedah untuk kita sebenarnya mengalami kerugian. Alright. Okey, dan ini jaga-jaga awak dah buka account, alright, awak kena jaga, jangan bagi pada awak punya broker ke yang so called broker. Kan ada orang ni dia tak ada broker, babe. Alright, dia bukan broker, dia bukan siapa, tapi dia akan buat awak buka account, lepas tu dia cakap aku tradekan kau. Kau buat apa? Buka account je. Kau dah buka account, lepas tu aku tradekan. Okey, ini nama dia unauthorized trading. Okey, apa maksudnya? Okey, unauthorized trading ni dia macam ni tau. Dia akan dia cakap, aku boleh bukakan. Dia mungkin dia bukan broker pun. Dia mungkin bukan dia bukan trader. Maksud saya dia bukan licensing remiser. Dia bukan license remiser, dia bukan broker, tapi sebab dia dah terlibat dalam saham, dia cakap, aku sebenarnya boleh buat duit. Kan? Buat apa? Engkau dia bukakan account. Buka account, aku buat sendiri. Semua ni aku buat, engkau tak buat apa-apa. Akhirnya mereka akan menggunakan untuk, kalau buat duit, cantik lah. Dia cakap dah buat duit dan dia akan ambil dia punya whatever bahagian, dan lepas tu kalau tak, mereka akan biarkan account tu dan awak lah yang sebagai owner account akan menanggung kerugian. Jadi jaga baik-baik, jangan bagi awak orang lain menggunakan awak punya account untuk buat trading. Come on, this is biggest scam, alright? Jangan. Alright, kalau bagi benda tu, dia adalah satu benda yang akan memusnahkan diri anda. Jangan ini juga berlaku pada ramai orang yang tak tahu apa benda. Diorang ada duit, okey awak buka. Sebab diorang ni percaya bila buka atas nama dia kan. Ni tengok nama awak, IC awak, semua akaun awak, semua duit akan masuk keluar ni semua kat awak. Jadi mereka menggunakan teknik-teknik macam ni untuk mereka nak kan. So awak kena jaga benda tu dan so saya nak bagi benda yang senang lah, benda yang senang. Jadi nombor 4, jangan bagi orang untuk jangan authorizekan orang untuk menggunakan awak punya account. Ini juga adalah scam yang besar, telah pun berlaku pada ramai orang yang sebenarnya sampai hari ini ada yang tak tahu lagi benda ni berlaku kerana mereka memberikan kebenaran kepada broker mereka ataupun trader mereka untuk menggunakan benda tu. Lagi satu yang saya panggil dia adalah churning. Churning juga adalah satu kaedah yang menggunakan akaun seseorang untuk kita churn. Alright, untuk kita churn ataupun kita menggunakan multiple kind of like buy and sell. Alright, dia churning ni dia maksudnya
Dia dan benda ni berlaku jika kita beri mereka akses untuk trading account kita. Kalau kita bagi akses untuk trading account kita, habislah, mereka akan buat churning. Alright? Churning. Alright? Dia akan churn multiple times, and if there is a failure, habis. Lepas tu mereka juga akan menggunakan dia akan menggunakan kaedah margin. Contohnya mereka akan dapat margin. Dengan margin tu awak akan memberikan mereka peluang untuk buat. Dan bila mereka buat multiple ni, apa yang berlaku? Mereka dapat commission, babe. Mereka dapat commission. Dia keluar masuk 10 kali, awak rugi 20, 30 ringgit, 50 ringgit, tapi dia akan dapat. Alright? So jaga-jaga, alright? Memberikan awak punya awak punya accounts detail, right? All this kepada broker ataupun trader awak, itu adalah satu benda yang sangat salah. Itu juga adalah satu fraud. Alright? Okay. Lagi satu, kalau awak tengok, alright, awak dah invest, awak cakap dah invest kan, alright, dia ada time, alright, tengok dia punya masa dia tau. Masa maksudnya dia janji dengan kita dia nak execute benda ni dalam masa sekian-sekian, tapi mereka tak buat. So dia ambil masa yang lama. Kadang-kadang awak suruh dia buat, dia tak buat, dengan alasan tunggu, boleh buat dan sebagainya. Timely execution. Alright. Sebab apa benda ni sangat kejap. Execution. Okey, apa maksudnya? Alright, maksud ni bila kita dah arahkan mereka untuk buat benda ni pada sekian masa, mereka tak lakukan. Juga mungkin berlaburan tu ada scam di dalamnya, right? Dia cakap, jual lah sekarang. Tak. Dia bagi alasan dan sebagainya. Mungkin disebabkan scam, alright? Echo Ada echo? Ada echo tak sekarang? Ada echo Dia cakap, jual lah sekarang. Tak. Ada echo ke? Ada echo tak? Tak ada, saya rasa okey. Kan? It's okay. So for me, I can just hear nicely. Tak ada, okey. Alright. Okey. Lagi satu adalah bila mereka nilai dan jumlah. Maksudnya apa dia? Nilai dan jumlah tu. Apa yang you maksudkan? Ada soalan boleh tanya juga sebab kita hari ni tak ada echo. Mungkin echo-nya datang daripada tempat awak sendiri. Awak kena off awak punya awak punya maybe Facebook awak ke, awak tengah tengok kan, dia macam tu. Alright, tak ada. Ramai tak ada echo ni. Okay, everybody tak ada echo, alhamdulillah. Alright. Okay. Dan lagi satu juga, bukan hanya broker saja kan. Kita cakap broker bukan broker saja. Ada juga yang jual insurans pun sama, unit trust pun sama. Alright, unit trust punya people, awak kena jaga kalau dia unnecessary ataupun kita panggil dia unnecessary switching. So, switching ni maksudnya dia akan menggunakan switch punya elemen. Maksudnya ni tak bagus ni, sekarang kita boleh switch. Alright, switching dia macam switching frequency. Alright, apa maksudnya switching frequency? Alright, switching frequency ni adalah mereka buat switch tanpa kata orang tu satu fakta yang betul. Mereka switch, kita switch lah funny. Sebab switching ni berlaku dalam unit trust. Alright, mereka akan switch daripada satu fund ke satu fund dengan alasan pelbagai benda lah. Kalau lah ada 500,000 switching, alright, commission yang saya dapat ni banyak.
Okey, Kamarudin, contohnya nilai dan jumlah. Okey, apa maksud tu? Alright, maksud tu adalah macam ni. Oh, ada soalan kejap biasanya risiko memang pada pelabur dia tak ada pasaran, tak ada risiko. Pasaran tu memang itulah dia punya apa, gaya hidup dia. Risiko adalah pada pelabur sendiri, alright. Okey, yang kedua ni dia tanya nilai dan jumlah satu pada masa sekarang nak kata of course, alright. Pada hari ini dia RM1,000, 10 tahun akan datang RM1,000 nilai dia mungkin hanya 300 atau 400, itu yang dimaksudkan. Jadi kita kena tahu pelaburan kita ni ROI dia macam mana, adakah dia melebihi daripada inflation yang berlaku, untuk memastikan duit yang kita ada hari ini akan berfungsi sama nilainya pada 10 tahun akan datang, alright. Okey, nak tanya apa rukun-rukun sebelum melabur dalam saham? Ada 10, tapi saya nak cerita kat sini 10. Besok saya cerita bersatu 10 rukun-rukun sebelum melabur. Alright, kita cerita besok. Tapi hari ini aku nak cerita benda-benda yang awak kena pastikan awak terbabit dalam benda ni supaya awak boleh keluarkan diri awak daripada keadaan tertipu ni. Alright, itu yang switching frekuensi. Lagi satu yang Abang Abu nak juga bagi, alright, dia bukan hanya cakap okey awak gunakan akaun awak, tapi sekarang awak boleh gunakan akaun bini awak. Dia cakap bini kau pun boleh pakai, semua orang boleh pakai. Clear ke clear? Ini adalah satu lagi fraud, alright? Illegal, kita panggil illegal. ILL legal, okay? Illegal. Illegal account. Ini jaga. Kalau diorang suruh kau buka akaun tak apa, awak boleh buka akaun dan mainkan dengan akaun isteri awak, anak awak, nenek awak, cucu awak, moyang awak. Kalau dia cerita boleh buka dengan akaun-akaun dan awak mula buat benda itu, adalah satu kesilapan dan kesalahan besar dari segi undang-undang. Alright, juga boleh dihukum penjara. Jangan main-main. Alright, tapi kita buka saja, kita buat, kita tak baca apa benda-benda yang sebenarnya tertulis dalam benda tu. Jadi ini juga adalah satu bentuk penipuan dalam saham kalau diajar macam tu. Alright? Diajar macam tu tanpa awak mengenali orang tu dan akhirnya mungkin awak terlibat dalam fraud ataupun scam. Alright? Okey, pastikan benda tu. Sambil tu Abang Abu jawab juga soalan kat sini. Apakah pendapat personal opinion kau tentang mata wang ringgit Malaysia pada masa 10 tahun akan datang? Adakah dia akan lebih mantap, stable atau akan lemah? Itu Allahualam. Aku tak tahu benda ni semua. Aku bukan pakar peramal whatever. Alright, kita boleh hanya buat anggaran dan some statistik punya results, tapi semuanya Allah yang lebih mengetahui. Jadi jangan terlampau kata orang tu terlampau gairah sangat dengan awak punya analisis awak yang hebat sangat tu. Relax brothers and sisters. Alright, semuanya urusan Allah. Kita bersederhana, kita buat benda-benda tu untuk memastikan kita tidak tertipu, kita membuat sesuatu dengan betul, bukan berjudi dan sebagainya. Tapi saya berdoa dan mengharap dia akan lebih mantap insya-Allah. Alright, disebabkan perkara-perkara yang berlaku sekarang ini akan menjadikan satu penyebab untuk kita bangkit balik di Malaysia. Alright, Alma, layering tu dia nama dia layering, layering accounts, illegal accounts saya memang tak suka. Alright, dan seterusnya ini memang berlaku masa-masa sekarang ni. Saya sedih lah bila melihat ramai yang terkena dengan scam ni. Alright, scam ni adalah scam yang saya rasa benda tu senang, tapi nampak tak orang ni bila datang buat duit ni dia boleh senang tertipu lah, babe. Dia senang tertipu, right? Ini adalah yang ni sebenarnya nombor 9 ni dia unregistered. Maksudnya dia tak ada registration dekat mana-mana. Kejap aku tulis ni. Registered. Unregistered or unlicensed. Ini yang 9. Ini awak jangan sikit pun pergi melabur pada orang yang tak ada license, babe. Dia cakap aku ni pakar, right? Ada, babe, ada kat luar sana ramai yang dia cakap aku terror, aku pakar ni, engkau bagi aku duit, aku buatkan hello.
They are not registered. Awak tanya dia, dia ada ke broker punya license? Ada ke tak ada? Tak ada, babe. Dia tak ada. Ramai ni tak ada. Saya tengok depan mata saya orang buat seminar, lepas tu dia suruh orang untuk melabur dengan dia sebab dia cakap dia boleh buat itu, buat ni, tapi dia tak boleh tunjuk yang dia ni ada license, dia ni diiktiraf oleh bank ataupun bank negara atau security commission dekat Malaysia lah kan. Tak ada. Tapi orang percaya, orang terus saya tanya, ya Allah, kenapalah manusia ni bila datang buat duit ni dia macam ni macam tamak tanpa macam hilang tau. Logik tak ada. Dia emosi. Orang tu tunjuklah aku buat macam ni, aku buat macam ni, aku dapat ni, aku dapat tu. Tapi dia tak ada apa-apa license dia, tak ada apa-apa kebenaran dan akhirnya mereka ni melabur dan lepas tu terus hilang. Jadi jangan ever invest ataupun melabur dalam dengan nama alright aku terror dan sebagainya. Buktikan apa engkau punya license, kau punya benda-benda. Ini ada license pun menipu. Ni apa pula yang tak ada license kan? Boleh Okey. Faham so far faham tak? Kita ada 2 lagi. Dan lagi satu, ya Allah, ni lagi satu lah. Dia dah masuk duit kan? Alright, dia cakap awak tak boleh keluarkan duit ni tanpa dia panggil dia cakap awak tak boleh keluarkan duit tu. No taking out money, taking out investment. Kan, dia cakap no taking out investment. Apa yang saya maksudkan, dia cakap kalau nak ambil investment awak ni, awak kena melalui saya. Maksudnya awak kena melalui saya. Awak tak boleh ambil sendiri. Sebab apa? Sebab kalau dia pergi check nanti tak ada duit tu. Dia orang ni dah gunakan untuk dia orang punya benda-benda yang all those stuff. Jadi pastikan anda ada baca benda tu. Alright? Maksudnya awak boleh keluarkan, tak perlu authorize siapa-siapa. Sebab ini akaun awak boleh access dan awak boleh keluarkan bila masa awak perlu keluarkan dan sebagainya. Jadi benda ni yang Abang Abu rasa juga perlu kita faham dalam keadaan seperti ini. Jadi ini benda benda ni simple lah, babe. Alright? Okay, actually nak check ni, pergi je dekat Bursa, check je dekat Security Commission Bank Negara, dah ada, tak payah aku nak tulis. Alright? Okay, broker-broker tu kau cari sendiri. Alright, kau cari sendiri. Alright, yang ada license kau check. Alright, sebelum kau nak join dan sebagainya. Boleh? Benda-benda yang biasanya dia very open, dia akan bagi tahu license dia, you can check dekat bila bagi nama ada dalam list Security Commission, ada approved by bank negara. Benda-benda ni senang untuk kita buat hari ni. Kalau dulu memang susah lah kita nak pergi cari. Sekarang online. Semuanya secara online. Kita check saja di online, kita boleh tahu semua, segala-galanya yang sama ada dia betul ke tak betul. Semua kita dah boleh tahu. Jadi tak perlulah kita nak menunggu ataupun kita membuat tanpa kita buat check. So check sekarang, alright? Orang lebih percaya yang tak ada lesen daripada yang lesen daripada. Itulah sebab senang sangat kan. Alright. So ini adalah 10 benda dan last kali saya nak cakap. Alright. Awak jangan terperanjat benda ni saya cakap sebab benda ni bukan scammer buat. Tapi ni brokerage firm tu sendiri buat. Okay, brokerage firm. Brokerage firm punya output. Ini apa yang saya namakan benda ni sebab kadang-kadang kita tertipu dengan data dan fakta yang dikeluarkan oleh brokerage firm tu sendiri yang lebih akan menekan orang untuk join aku punya brokerage sebab aku dah keluarkan ni. So dia tunjuk semua yang tak masuk akal kadang-kadang, alright? Kadang-kadang tak masuk akal. Alright? Dia akan menggunakan satu sales force dia untuk menunjukkan sesuatu yang lukratif tau. Nak tunjuk kita dah buat banyak ni. Sebenarnya benda tu mungkin tak ada pun, tapi mereka create that as part of dia create the desire in those people untuk
mereka join brokerage firm mereka untuk mereka dapatkan dapatkan dia punya commission lah. So ini antara benda yang Abang Abu nak bagi pada awak, alright, supaya awak ada satu benda yang lengkap lah. Maksudnya bukanlah lengkap, tapi at least you ada something to refer back, something to fall back, something to tengok balik. Oh, adakah benda-benda ni macam faham tak apa saya cakap? Adakah benda-benda ni macam satu benda yang kita boleh percaya ke ataupun tak ada ke dan sebagainya. Jadi saya nak you buat penyelidikan sendiri. Abang Abu bagi semula sebagai dia punya summary dia supaya awak ingat, alright, 11 bentuk yang saya fikirkan dan saya letak sebagai satu bentuk untuk anda juga belajar, alright. Okey, boleh tak kita gunakan kaedah try and error sebelum melabur, atau apakah amount yang boleh digunakan untuk mencuba-cuba? Dalam trading ni dia ada paper trading. Maksudnya kita mula buat paper trading. Paper trading is you use virtual money. Dan hari ini dalam platform dah ada virtual money pun. Maksudnya tak payah nak tulis-tulis. Macam zaman Abang Abu dulu, Abang Abu tulis. Kan, saya beli 10 stok, berapa saya beli, saya jual berapa, saya kira-kira. Hari ini trading tu dah ada. Real trading, real life trading platform with virtual money. Maksudnya awak boleh dapatkan virtual money dan ada juga dia buat duit kat situ. Awak boleh dapatkan virtual money dengan awak invest RM10, awak dapat RM100,000. 1,000 virtual money untuk awak trade. Dan bila awak menang, awak boleh tukar balik kepada real money pun ada. Jadi banyak benda-benda ni sedang berlaku dan telah pun berlaku. Jadi apa yang Abang Abu nak awak belajar adalah macam mana kita nak buat benda ni secara virtual dulu. Alright, sebulan kita virtually trade tanpa menggunakan duit sebenar, tapi virtual money untuk kita get into the momentum. Alright, itu yang boleh kena buat. Kenapa orang pergi tandas, dia orang cakap nak buat saham? Astaghfirullahalazim. Suhaimi, aku rasa kau kena banyak mengucap, aku rasa kau kena banyak beristighfar, aku rasa kau kena banyak macam berselawat. Mudah-mudahan Allah berikan kau supaya dapat tanya soalan-soalan yang baik. Itu soalan-soalan yang tak perlu kau nak risaukan. Alright? Mungkin dia buat handphone dia buat saham kat dalam tu. Boleh? Kau ni pun satulah Suhaimi. Okay. Brokerage firm output. Ini memang serius. Bagi maklumat yang diputar balik. Terima kasih Ibu. Inilah kebenaran. Alright. So, you need to understand all this. Sebab Abang Abu bukan cerita benda ni daripada tapi saya punya pengalaman sebagai seorang pelabur, sebagai seorang day trader. Aku bukan je day trader, aku speculator dulu. Speculator, day trader, and then I do technical trading, I do fundamental trading, I do into syndicate trading. Banyak benda yang saya belajar dalam perjalanan saya 30 tahun dalam saham ni. Alright, dan akhirnya saya buat satu keputusan menjual saham tu lebih baik daripada membeli. Jadi saya mula berkecimpung dalam syndication, dalam IPOs and all those stuff, right? So itulah sedikit yang saya boleh ceritakan. Point 2, misrepresenting. Misrepresent maksudnya dia memberitahu mengenai satu investment yang sebenarnya salah. Kan, salah. Dia menggunakan kaedah tu sebab dia ada satu kepentingan kat situ. Jadi dia menggunakan kaedah dengan memberitahu, oh ini tak apa, dia akan jatuh dulu, right? Tak apa, kita beli, dia akan jatuh dulu, kita beli, dan sebagainya. Akhirnya bila mereka beli dah jatuh, dia tak naik-naik, di situlah dia dah dapat duit, apa yang dia perlu. Alright, apa yang dia perlu daripada brokerage tu dia dapat. Tapi orang yang melabur ni akhirnya kerugian. Itu nama dia misrepresenting dalam investment, right? Okay. Jadi insyaAllah, Alhamdulillah, Abang Abu dah ceritakan dengan anda sedikit sebanyak mengenai 11 bentuk penipuan dalam saham, dan berjaga-jaga daripada 11 benda ni. Sebab apa saya bawa topik ni pada hari ini? Kerana pasaran saham akan mula menjadi panas. Akan menjadi panas dalam beberapa minggu ni disebabkan pelbagai faktor, alright? Dan dia akan menjadi panas. Dalam kepanasan ni akan keluarlah setan-setan. Sebab bila panas je, setan akan keluar. Sebab setan ni dicipta daripada api. Api ni panas. Jadi bila dia keluar nanti dia akan mula
menggunakan dia punya teknik dan semua kepandaian dia untuk menipu ramai orang yang akan tertipu dalam pelaburan saham kalau mereka tidak mempunyai seorang guru yang betul-betul jujur dalam mengajar mereka ilmu yang betul mengenai saham ni dan juga sistem ataupun satu kaedah untuk mereka lebih logik dalam melabur dan tanpa menggunakan emosi. Kalau ini kita boleh pegang, insya-Allah awak akan buat dapat banyak lagi. Alright. Pelaburan emas ni macam mana untuk pandangan AA? Pelaburan emas ni pada Abang Abu adalah satu simpanan, alright? Kalau awak nak simpan emas, saya lebih syorkan awak simpan emas, tak perlu fikir pasal pelaburan. Emas ni awak simpan je. Setiap bulan awak beli simpan 1 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram. Awak simpan dan simpan dan simpan dan simpan untuk berzakat. Awak mula menyimpan emas untuk berzakat. Itu je Abang Abu nak ajar. Alright? Awak tak perlu nak fikir melabur dalam emas kerana saya rasa kalau dah mula menyimpan dan awak mula meluarkan zakat daripada emas ni, awak akan terperanjat di mana segala keperluan awak ni akan menjadi macam mudah. Malahan awak tak perlu nak mengeluarkan emas, sebaliknya awak akan terus mengumpul emas sehingga boleh mengeluarkan zakat setiap tahun dengan lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak. Itu adalah kaedah Abang Abu dalam emas. Alright? Boleh When people are greedy, you must be fear. Warren Buffett Oh yeah. So Mak Saleh semua dah ada keluar kat sini lah. Tu satu Mak Saleh tu. Suhaimi tu dia lahir kat mana? Jepun. Aku ingat kat Jepun. Alhamdulillah. So kita dah tamat sesi kita pada hari ini. 11 bentuk penipuan dalam saham. Alright? Jadi saya nak awak ambil benda-benda yang saya bagi ni sebagai satu bentuk untuk anda mula study balik apa yang saya cakap. Awak tak perlu percaya apa yang saya cakap. Tak perlu percaya. Sebaliknya ambil satu benda ni, awak mula tengok adakah apa yang Abang Abu cakap ni make sense or not. Alright, make sense or not. Okay, saham patuh syariah Abang Abu cakap itu hari, nama saja patuh syariah tapi bila tiada research sebenar, soalan saya macam mana nak buat research tu? Kena belajar bang. Satu kena belajar dan hari ni research ni bukan macam susah macam dulu. Dulu kita kena kira, kita kena buat tu, kita kena buat pakai pembaris tau, kena lukis, graf semua. Hari ni tak ada babe. Hari ni awak pergi, awak tekan-tekan letak, awak dah tahu, okey, saham ni. Dan belajar fundamental dia, okey, dari segi kewangan dia macam mana, dari segi hutang dia macam mana, projek dia macam mana, apa dia yang mula dia melabur, apa yang dia buat. Alright, benda-benda ni. Jadi benda-benda ni telah ada dalam hari ni, dalam informasi ni ada dalam internet sangat. Ada kadang-kadang nak lebih detail, bayar sikit saja untuk dapat full information untuk membuat satu decision yang baik dalam pelaburan. Sebab tu kita bukan buat trading tapi kita melabur, right? Boleh Kalau kat Malaysia check kat Bursa Marketplace, yes, tu dia. Nampak tu? Kita punya mentor saham dah ada kat sini. Haji Muhammad Asri, orang yang saya respect dalam saham ni. Alright, Haji sendiri akan agree dengan Abang Abu apa yang Abang Abu cakap. Alright, betapa manusia ni tertipu dengan pelbagai janji-janji kosong yang datang dalam saham ni, right? Jadi saya haraplah nak dapat berguru dengan orang yang betul, tapi bukan dengan penipu-penipu kat luar sana yang like cerita macam-macam dan akhirnya hanya menyangak duit-duit orang. Nak-nak yang kesian baru keluarkan air sinar tu, ya Allah. Ada satu orang baru keluar air sinar, dia masuk dalam satu benda yang dia tak faham. Apa benda ni? Aku pun tak faham lah. Right? Aku pun macam tak faham. Sebab tu aku cakap, bila dapat air sinar tu, kau simpan. Puasa diri kau daripada melabur. Puasa melabur. Jangan melabur. Duduk, bertawakal, minta Allah hidayah, tunjuk, buat study, belajar, right? Baca buku, ikut ikut guru-guru yang ajar pasal saham tu, tahu dulu. Supaya kita tahu siapa sebenarnya orang yang betul-betul kita boleh ikut dan siapa penipu-penipu kat luar sana yang cuba hanya menggunakan emosi manusia untuk mengambil duit. Alright? Jadi saya nak awak dapat faham benda-benda macam ni, insya-Allah. Alright? Okay, so saya harap perkongsian pada hari ini insya-Allah memberikan sedikit manfaat pada anda semua. Dan segala yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Esok jangan lupa, sebab saya nak bagi 10 rukun pelaburan. 10 rukun pelaburan. Nak melabur ni dia ada rukun dia, babe.
Dia kita kena pegang rukun ni dan kita melabur, right? Dan saya nak bagi 10 rukun pelaburan untuk anda. Jadi jangan awak miss benda ni. Awak baca, benda ni free tau. Abang Abu bagi free. Kau tak perlu nak bayar beribu-ribu untuk nak belajar rukun pelaburan. Esok saya akan bagi jam 9 hingga 10 pagi juga, insyaAllah. So itu sajalah daripada Abang Abu untuk hari ini. Terima kasih kepada semua anda yang datang untuk kita bersama-sama kongsi. Terima kasih Haji Asri yang ada kat sini juga. Haji Asri, since Haji Asri dah kat sini ni, alright, ini kita boleh dengar. Mungkin Haji Asri can just share kat situ, ataupun boleh ikut Haji Asri, dia buat hari-hari, dia buat live. Kan, live dia bukan macam aku, 50,000 orang. Haji Asri punya tengoklah, kan, beribu-ribu orang. Alright, 1.3, 2.33, 3,000 orang semua tengok. Abang Abu tengoklah, 37,000, 50,000. Abang Abu level lain. Alright Haji. So itu sajalah untuk you all kat sini, insyaAllah. Alright, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.